Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, kerana banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, kerana banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa, hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat ya, dan selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kita kepada para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, dan juga kepada golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera, apa khabar? Hari ini merupakan hari Jumaat ya. Sebelum saya meneruskan, bila saya nak pesan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana, beberapa sunnah yang kita harus amalkan lah, seperti kita amalkan bila masuknya hari Jumaat ni. Yang pertama ialah bila hari Jumaat ni, jangan lupa ya, kita perbanyakkan selawat kita ya ke atas Nabi Muhammad SAW. Ini ada hadisnya yang mana terhadap saya, selawat kita tu malaikat akan kumpulkan dan malaikat akan pertontonkan, tunjukkan kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, jangan lupa kita baca surah Al-Kahfi ya. Hari ini hari Jumaat, bermula daripada malam tadi, lepas maghrib, masuk waktu maghrib semalam sampai kepada penghujung hari Jumaat. Jangan lupa ya, surah Al-Kahfi. Yang ini ada hadis. Dan juga jangan lupa kita datang awal kepada mereka yang dah mendaftar, dipanggil untuk solat Jumaat, datang awal ke masjid, ataupun yang mana yang masjid yang mana SOP dia ialah siapa dulu datang boleh masuk, jadi datang awal lah ya. Dan juga jangan lupa pakai minyak wangi ya, pakai wangi-wangian, dan juga perbanyakkan bersedekah, dan juga pakai pakaian yang cantik dan bersih. Okay, dan juga jangan lupa potong kuku, bercukur kalau boleh, dan juga mandi sunat sebelum kita pergi solat Jumaat. Itu antaranya sunnah-sunnah ataupun adab-adab bila kita pada hari Jumaat. Boleh? Okey, baik. Saya teruskan kepada FB Live saya ya. Dan kami perkenalkan diri dulu. Kami daripada AR Tamar. Nama saya Abdul Rahman. Kami daripada AR Tamar, yang mana kami ini merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Mart International Berhad, yang mana produk yang kita ingin kita ketengahkan ialah produk kesihatan pati ajwa atau produk kesihatan kurma ajwa. Ini produk dia, dan ini merupakan packaging dia lah packaging dia. Yang ini 250 ml. Okey, baik, saya tunjukkan, saya unboxkan kotak ni, dan ini ialah botolnya ya. Ini botolnya yang belum buka lagi, ya, seal. Dan ini ialah pati ajwa. Boleh? Okey, baik. Kalau ditanya saya lah berkenaan dengan kita gunakan, kita amalkan sebenarnya setiap hari produk kesihatan ajwa ataupun kurma ajwa ni, ialah pertama-tamanya, macam kita kalau kata kita bekerja kan, dan bila lepas bekerja kita akan rasa cepat penat, kita rasa cepat tak bertenaga, kita akan rasa cepat lesu. Jadi badan kita rasa macam lemah, kadang-kadang rasa macam sengal-sengal ni. Jadi bila saya dah sejak daripada dulu lagi lah, maknanya kita gunakan, dulu kita makan
kurma-kurma biasa saja kan, kurma ajwa yang biasa yang biji tu kan. Buah kurma sekarang kita gunakan parti, dah ada parti kurma ni, jadi dimudahkan sikit lah kita untuk menggunakan. Jadi bila kita rasalah kita tu masih lagi berenergi sebenarnya bila kita dah seharian kita bekerja, jadi kita rasa macam energi tu ada dan kita tak cepat rasa lesu ataupun letih lah. Itu yang apa yang saya rasa. Dan juga kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan, perempuan di luar sana, daripada bayi, daripada bayi sampai kepada warga emas yang berimpian ataupun yang ingin dibantu untuk kekal sihat, yang ingin dibantu untuk sentiasa sihat, yang berimpian untuk menjaga kesihatan tu, agar dengan kita sihat tu kita dapat menambahkan lagi amal ibadah kita dengan umur yang berbaki ni. Dan juga kalau boleh kita nak berlipat gandakan amalan kita kalau dan juga kita memang mana berimpian untuk beraktiviti bersama keluarga ataupun yang ingin bantu orang lain. Jadi secara tak langsung bila kita gunakan produk ni, kita akan rasa lebih cinta kita kepada Rasulullah SAW atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan satu penikmat untuk umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita, dengan khasiat ajwa tu, kurma ajwa tu. Dan juga secara tak langsung kita rasa rindu kita ataupun kita rasa kebesaran Allah SWT tu kepada kita dengan menganugerahkan produk yang diciptakan ni, kurma ajwa. Boleh? Okey, baik. Bagaimana kami dapat bantu? Bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan di luar sana ialah melalui produk tadi. Produk kesihatan parti ajwa ataupun produk kesihatan kurma ajwa. Dan apa tindakan? Yang tuan-tuan perlu lakukan kalau ingin tahu pasal produk ni, PM kami, DM kami di lini bawah tu. Kita akan kongsikan infonya secara percuma. Ataupun lah tuan-tuan perempuan kenal sesiapa yang di luar sana yang ingin dibantu, kongsikan info ni kepada mereka dan kami akan kongsikan juga, tak ada masalah, secara percuma saja. Boleh? Okey, baik. Dan sekiranya tuan-tuan berminat nak mencuba, boleh PM kami, DM kami. Kami akan bagi infonya, di proses-proses macam mana nak order tu, secara online saja, tak ada masalah. Pembayaran pun secara online terus kepada akaun syarikat, tak ada masalah. Dan juga buat masa ni, kami ada masih lagi menjalankan promosi ataupun tawaran istimewa untuk tuan-tuan perempuan di luar sana, dengan kita bagi harga diskaun. Satu, yang kedua kita bagi kos penghantaran percuma, iaitu buat masa ni kos penghantaran percuma tu untuk Semenanjung Malaysia saja dulu, untuk Semenanjung Malaysia saja dulu. Dan juga yang terakhirlah kita ada bagi e-book percuma untuk amalan tuan-tuan perempuan di luar sana, iaitu doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan hadis. Kita kumpulkan, kita jadikan e-book dan tuan-tuan boleh amalkan doa ni, doa-doa yang mustajab daripada Al-Quran dan hadis. Dan insya-Allah akan datang kita akan bagi lagi e-book yang menarik untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan di luar sana berkenaan dengan khasiat kurma ajwa ni dari segi kajian saintifik. Maknanya saya kumpulkan info-info berkenaan dengan kajian yang telah dilakukan di luar sana, di luar negara, sama ada di tanah di macam contoh di Arab Saudi sendiri, ataupun di Timur Tengah tu sendiri, ataupun di Dubai sana, ataupun di Amerika, di Europe, di United Kingdom, di Australia ataupun di New Zealand, ataupun di mana-mana negara yang ada membuat kajian tentang khasiat kurma ni. Apakah zat ataupun nutrisi yang ada kat kurma ajwa ni yang membantu kesihatan kita semula ataupun manusia. Boleh. InsyaAllah e-book ni pun dah ready. Nanti kita akan upkan lah kalau tawar tu nanti, insyaAllah. Dan ada juga e-book lain yang berkaitan tentang kurma ni yang saya kongsikan untuk informasi atau pengetahuan kita bersama-sama. Kadang-kadang benda yang kita nak pandang sesuai untuk dimakan masa Ramadan saja, sebenarnya kita punya cara pemikiran kita silap sebenarnya.
ya. Apa ni, kenapa saya kata itu, sedangkan Rasulullah sendiri menjadikan kurma ni makanan harian ni, para sahabat pun jadi makanan harian ni. Bukan tak ada makanan lain, tapi ini suplemen, kata orang, vitamin untuk badan, boleh untuk kekal sihat. Baik, saya kongsikan apa ni, struktur FB Live saya untuk kata orang senang, untuk teman puan tahu apa ni, apa yang saya nak kongsikan tentang FB Live ni, apa ilmu-ilmu yang kita nak kongsikan. Okey, baik. Yang pertama saya nak kongsikan tentang tajuk yang hari ini, iaitu okey, baik. Uh, Tanpa melengahkan masa, ya, saya terus kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu apa ni, okey, baik. Bila bercakap pasal mindset ni, ya, uh, di mindset ni macam sikap lah, ya, macam sikap yang ada pada diri kita, ya, yang positif, yang negatif, yang baik, yang tak baik, itu sikap kita lah, ataupun kita punya attitude, ataupun mentaliti kita, ataupun cara kita berfikir. Yang ini kita fokuslah pasal bisnes, ya. Dan juga apa ni, dan kita tahu, dan ini untuk kita yang berniaga, kalau ada ciri-ciri ni, alhamdulillah, boleh boleh apa tu, apa ni, tuan-tuan perempuan dah ada kata perangai yang, orang-orang yang dah berjaya ada perangai ni. Dan juga kalau yang baru nak mula bisnes tu, kita boleh tingkatkan, kita boleh upgradekan kita punya sikap kita tu, cara kita pandang bisnes tu macam mana. Dan juga dan kita tahu sebenarnya berniaga ni dia merupakan satu pintu rezeki yang sebenarnya besar. Pintu rezeki dia yang mana Islam menggalakkan kita kalau boleh berniaga sebenarnya. Dan juga kita tengok, dari sirah sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri seorang ahli perniagaan yang hebat, ya. Begitu dengan sahabat-sahabat yang lain macam Abdul Rahman bin Auf, macam Abu Bakar, macam Osman, ya, macam Saidina Umar, dan banyak lagi, ya, sahabat-sahabat Rasulullah yang
yang power dalam bisnes ni. Dan juga nak menggambarkan rezeki tu, bila kita bisnes ni, bila niat kita tu betul, dia akan, kata orang, dia akan grow lah bisnes kita tu. Siapa? Kita dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membukakan jalan-jalan lain, peluang-peluang lain dalam kita berbisnes tu. Boleh. Dan juga bila kita berniaga ni, sebenarnya kita mampu sebenarnya untuk bantu orang. Ya, sebenarnya niat utama kita berniaga ni ialah kita nak bantu orang melalui perkhidmatan kita. Kalau kita buat contoh insurans ke, takaful ke, buat servis ni, perkhidmatan. Ataupun kalau kita yang berniaga yang ada produk, macam produk-produk yang macam produk kesihatan, pakaian, makanan dan seumpamanya lah. Dan dan berniaga ni juga tak semestinya kena jadi founder, mesti ada produk sendiri. Kita juga boleh, kata orang, boleh act smart, ataupun kita boleh ambil cara yang mudah yang kita jadi dropship. Kita belajar daripada founder kita macam mana kita nak kembangkan bisnes tu. Itu lagi, kata orang, jalan mudah lah, jalan shortcut. Bila kita jadi dropship ataupun kita jadi agent, kita boleh belajar sambil tu kita berniaga. Dan juga bila kita berniaga ni, bila kita niat utama kita nak bantu orang, jadi insya-Allah kita bantu. Dia ada dua macam ni, ada dua yang saya perasan lah pada pandangan saya. Bila cakap bantu ni dari dua. Satu, kita bantu melalui produk kita tu. Contohnya produk kesihatan, kita bantu kesihatan diorang, dan Allah bantu kita balik dalam perjalanan bisnes kita tu lah. Ya, Allah mudahkan pasal kita bantu orang. Yang kedua, kita bantu ekonomi orang. Macam kita offer dropship ni, insya-Allah Allah buka lagi pintu-pintu rezeki kita yang berniaga ni. Macam tu. Jadi konsepnya ialah kalau kita niat kita bantu orang, insya-Allah rezeki kita bisnes tu, kita punya bisnes tu insya-Allah akan grow lah, akan sale kita akan bertambah, dan juga mungkin jualan kita, keuntungan kita juga akan bertambah. Macam itulah dia punya konsep. Boleh. Dan juga bila kita berniaga ni, kita sekaligus kita meningkatkan kita punya tahap ekonomi negara kita lah secara langsung. Dan juga kenapa bila pusingan duit tu lah orang berbelanja kan. Orang berbelanja, jadi pusingan duit dia laju, dan serta banyak kita punya ekonomi negara tu berkembang hasil daripada kutipan cukai dan seumpamanya lah. Boleh. Dan juga bila kita berniaga ni, dia mampu mendidik kita menjadi leadership, pemimpin dalam bisnes tu. Jadi kita boleh belajar, kita boleh belajar dengan orang yang betul macam mana kita nak jadi seorang leadership yang dihormati. Tim kita hormati cara kita berbisnes tu. Leadership tu penting. Okey, baik. Saya kongsikan kat sini beberapa tips macam mana kita nak update mindset kita yang ada sekarang ni untuk kita jadi seorang leader ataupun pemimpin yang dia orang hormatlah kita sebagai usahawan. Yang pertama ialah kita kena ada sifat bertanggungjawab. Itu satu. Okey, bertanggungjawab ni macam mana ya? Dia, pada pandangan saya, bertanggungjawab ni dia bertanggungjawab pada diri sendiri atau pada bisnes kita. Iaitu kita bertanggungjawab apa keputusan yang kita buat yang melibatkan bisnes kita, kita ambil tanggungjawab. Kita ambil responsibility. Satu. Yang kedua ialah kita bertanggungjawab kepada pekerja kita, ataupun macam ni, saya tak suka panggil pekerja, saya suka panggil tim. Pasal apa? Kita bergerak secara berkumpulan, jadi kita panggil tim kita. Jadi kalau kita dalam konteks bertanggungjawab ni, kita bertanggungjawab terhadap kita punya tim tu. Kita tengok dia punya kebajikan, kita tengok permasalahan mereka, kita bantu. Jadi kita dengan attitude macam tu, staff kita ataupun tim kita lah, tim kita akan nampak kita ni seorang yang ada yang bertanggungjawab, dan secara langsung kita memberi tauladan kepada tim kita, dan tim kita akan ikut macam kita nanti. Jadi the whole organisasi tu atau tim tu bergerak secara cantik lah, berkumpulan, tak ada masalah. Boleh. Itu satu. Yang kedua ialah saya percaya yang ini melibatkan visi ataupun misi matlamat kita lah. Dan saya percaya kepada mereka yang dalam bisnes, dia mungkin clear tentang misi dan misi kita berbisnes ni. Apa yang kita nak daripada misi bisnes kita ni, apa misi bisnes kita, apa vision kita, misi perniagaan kita setahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Jadi bila kita clear, sebenarnya kita clear kita punya visi dan misi ni, jadi kita senang kita nak fokuskan perjalanan bisnes kita ni lah. Dan juga secara tak langsung, bila kita fokus ataupun kita clear dengan
visi dan misi perniagaan kita ni, kita akan diberi kepercayaan oleh tim kita untuk bersama-sama untuk kita kembangkan lagi bisnes ni uh, kepada perjalanan yang lebih jauh lah. Ini lebih kepada bila kita clear misi dan visi kita ni, macam mana nak capai, dan apakah yang akan kita hadapi, apa risiko dia, apa kelebihan dia, semua tu. Jadi kita bergerak dalam keadaan yang kita fokus. Jadi kita bergerak dalam grup yang kuat lah sebenarnya, ya? Kita dengan tim kita. Boleh. Okey, itu mindset yang kita kena clear tentang visi dan misi kita bila kita buat bisnes ni. Okey, yang ketiga ialah ini bab komunikasi, berkomunikasi lah. Dan bila bercakap pasal komunikasi ni, kita yang berbisnes, bila cakap berbisnes ni, saya nak ulang sekali lagi, nak beri faham kepada tuan-tuan penonton sana. Bila saya cakap pasal berbisnes ni, maknanya tak semestinya founder saja. Ini kepada mereka yang nak mula bisnes, mereka yang tak ada produk tapi nak kata orang jadi dropship, tak ada masalah. Ini sesiapa yang nak berbisnes, asalkan nak berbisnes, kita perlu bijak dalam kita berkomunikasi dengan kita punya team, ya, dan juga dengan kita punya supplier, dengan orang-orang yang menjaga yang satu sektor dengan kita, ataupun supaya kita punya bisnes tu menjadi lancar, ya. Jadi kita kena pandai komunikasi kita. Macam dengan orang biasa, kita cakap secara orang biasa, dengan satu level, jadi kita boleh komunikasi ikut level. Itu penting. Kita kena pandai kat situ lah. Dan juga komunikasi ni dia sangat-sangat penting untuk menjadikan kita ni tidak bersangka-sangka lah atas apa yang kita buat tu, ataupun staff kita tidak bersangka-sangka apa yang kita buat tu betul tak betul, ada macam skeptical ke macam tu, lebih kurang. Boleh. Jadi maknanya kita kena ada mindset, kita kena pandai berkomunikasi. Dan juga yang keempat lah, keberanian diri kita tu tinggi, willing to take the risk. Ambil risiko, kita bersedia ambil risiko dalam keadaan risiko yang kita ambil tu kita tahu dan juga kita pasti, tapi objektif di sebalik risiko tu ialah kejayaan. Jadi kalau kita tahu itu risiko dan kita tak tahu pula apa next dia, berjaya ke tak berjaya, better kita dapatkan bantuan, cari orang yang boleh guide kita along the journey kita tu bila kita nak berbisnes, ya. Kena ada cikgu yang pantau lah, ya. Jangan kita dan juga cikgu ni mesti, ataupun mentor yang guide kita ni, mestilah mentor yang pernah, ya, guide orang dan orang tu berjaya. Jadi kalau kita di-guide oleh mentor ni, jadi perjalanan kita tu mudah sebenarnya, shortcut masa dan kos. Boleh. Dan yang terakhir ialah kita kena ada mindset membantu, membantu orang lain. Macam saya ceritakan tadi, bila kita berbisnes ni, kita ada dua perkara yang kita kena fikirkan. Pertama, produk kita, ya, ataupun servis kita. Yang kedua, kita kena fikirkan tim kita, ya, sama ada tim dalam organisasi kita ataupun bisnes kita, ataupun tim yang di luar kita. Macam contoh, orang-orang yang ingin berbisnes dengan kita, orang yang ingin mencari side income dengan kita. Jadi kita kena fikirkan dua angle ni lah. Kita kena ada mindset yang pertama, kita nak bantu orang yang ada masalah yang boleh diselesaikan dengan produk kita ataupun dengan servis kita. Itu niat yang pertama. Jadi mudahlah perjalanan kita nanti, apa kita nak buat nanti, kita dapat pertolongan daripada Allah. Sebab niat kita tu nak membantu kesihatan, contohnya orang yang tak sihat dengan menggunakan ubat kita. Itu niat membantu. Dan juga kalau kita ada offer macam program-program dropship, program-program agent, program-program stokis ke, ataupun program-program master stokis ni, jadi niat kita yang kedua ialah kita nak bantu pula grup ni untuk menjana pendapatan. Jadi kita tingkatkan ekonomi dia, insya-Allah Allah tingkatkan ekonomi perniagaan kita. Boleh. Macam itulah lebih kurang. Boleh. Okey, baik. Kesimpulannya, daripada perkongsian saya tentang 5 tips tadi, kesimpulannya ialah untuk kita menjadi leader ataupun ketua yang disegani, tidak mudah kalau kita tidak mempunyai ilmu
ataupun mentor, orang yang boleh membimbing kita lah. Lebih-lebih lagi apa ni, uh, bila kita meniaga ni, kita punya tim ramai, kita punya tim kat luar pun ramai, jadi kita bukan mudah lah, dan benda ni apa pun boleh jadi mudah bila kita pupuk dia, kita tambahkan ilmu dia, kita disiplinkan dia, dan juga kita bermentorkan, kita di-guide, dibimbing oleh guru ataupun mentor ni. Jadi kita punya perjalanan tu jadi mudah lah, sama ada perjalanan kita sedang berbisnes ataupun perjalanan kita dalam kehidupan harian kita. Boleh? Okey, baik. Saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan. 5 tips daripada tajuk untuk hari ini. Tips kita nak upgrade mindset kita bila berbisnes, dan juga saya harap mudah-mudahan perkongsian saya ni ada manfaatnya kepada tuan-tuan puan-puan di luar sana, dan sekiranya ianya bermanfaat, jangan lupa kongsikan juga kepada orang lain. Moga-moga orang lain juga mendapat manfaat yang sama, dan juga moga-moga tuan-tuan perempuan sendiri mendapat pahala atas perkongsian ini, ataupun mendapat pahala atas kebaikan ini, dan juga moga-moga pahala yang dikongsikan itu berpanjangan sampai hari kiamat. Boleh? Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan banner.
kedua, ya, berkenaan dengan peluang, ya, peluang perniagaan dropship, ya, bersama dengan kami. Ya, okey, baik. Dan saya teruskan, ya, kepada perkongsian saya yang ketiga, iaitu tentang apa ni, kajian saintifik berkenaan dengan kurma. Okey, baik. Yang mana yang hari ini, ya, saya kongsikan tentang kajian saintifik kurma ni ialah uh,
berapa? Ketiga, dia berkenaan dengan kajian sertifikat rumah. Dan perkongsian saya yang terakhir untuk hari ini ialah ia merupakan penglihatan untuk diri saya, penglihatan untuk tuan-tuan perempuan di luar sana bila kita dalam COVID, dalam musim COVID. Okey, baik, itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Moga perkongsian ini mendatangkan manfaat, mendatangkan pengetahuan kita bersama-sama. Andai kata tuan-tuan perempuan rasa benda ni bermanfaat, jangan lupa kongsikan manfaat ni kepada orang lain di luar sana. Moga benda yang bermanfaat ni mendatangkan pahala untuk tuan-tuan perempuan, dan juga moga-moga pahala tu berpanjangan sampai hari kiamat. Pasal apa saya kata macam ni? Pasal ada hadis dalam saya, Rasulullah SAW ada kata setiap perkara kebaikan yang dilakukan oleh seorang Muslim tu ada pahala lah, berpahala. Jadi jangan kita tinggalkan peluang tu, sharekan benda-benda yang bermanfaat ni di luar sana. Boleh? Okey, baik. Kepada tuan-tuan perempuan yang baru saja mengikuti webinar saya ni, boleh tengok balik tajuk-tajuk yang kami kongsikan untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan bersama-sama. Dan juga kepada tuan-tuan perempuan yang masih lagi kekal mengikuti webinar saya ni secara konsisten daripada awal sampai nak ke penghujung ni, secara committed, kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Moga kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Dan jangan lupa besok dan hari Ahad, saya beritahu saya mungkin tak dapat buat live seperti biasa, tapi kita buat pada hari yang sama, tapi kita buat malam. Pasal apa, besok dan lusa saya ada sesi upgrade lagi ilmu tentang bisnes ni. Jadi satu hari, maknanya 2 hari lah, pagi dan petang. Jadi saya akan buat live tu malam lah. Jadi insyaAllah kita jumpa pada malam ni nanti. Dan jangan lupa ajak kawan-kawan tu join sharekan page ni kepada orang lain supaya orang lain juga dapat manfaat, insyaAllah. Kau tuan-tuan perempuan yang dah buat demikian, saya ucapkan banyak terima kasih. Boleh? Okey, baik, itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Seperti biasa, pesanan saya ialah marilah kita sama-sama kita jaga kesihatan kita tingkatkan lagi kita punya kesihatan diri kita, keluarga kita, dan juga jiran tetangga kita dengan kita mematuhilah SOP yang telah ditetapkan. Dan juga di samping kita berusaha kita pakai double face mask sekarang ni, kita ada yang pakai lagi shield tu lagi face shield. Kemudian kita kerap gunakan mask senjata, kita scan sana, kita scan sini, kemudian kita sentiasa pakai sanitize asal jumpa sanitize kita sanitize tangan kita. Jadi itu bukan norma baru dah dah jadi biasa dah. Dan juga di samping kita berusaha tadi tu, kita lakukan penjagaan sosial, kita jaga kesihatan, kebersihan semua tu. Dan jangan lupa kita dah berusaha dan kita teruskan kita berdoa. Dan kita dah berdoa, kita teruskan kita bertawakal. Moga-moga asbab daripada ini Allah membantu kita untuk kita memberi kita kekuatan untuk kita mengharungi cobaan ni, ujian ni, dugaan ni, musibah ni bersama-sama. Dan kepada Allah lah kita berserah. Boleh? Okey, baik, itu saja yang saya kongsikan untuk hari ini. Saya akhiri webinar saya ni dengan tasbih kifarah dan juga suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto penjagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe, kita jaga diri kita,
kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita, dan kita jaga negara kita, kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Pati Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.